Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera Mendelenia. Selamat berjumpa kembali semua murid tahun 3. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan sihat dan sejahtera. Okey, semua dah makan ke belum? Ah, makan dahulu, sarapan dulu Kita akan teruskan dengan sekarang dah kelas kamu yang kedua kan. Okey, jadi cikgu harap semua dah bersedia. Hari ini kita akan buat mudah saja. Okey, mungkin ada sedikit kerja rumah untuk kamu, tapi tak apa, esok kan dah cuti kan. Jadi kita akan teruskan lagi untuk sesi pembelajaran bahasa Melayu bersama dengan saya, Cikgu Muhammad Syauqi bin Abu Hassan. Okey, selamat datang saya ucapkan kepada semua pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan membaca petikan tumbuhan berbahaya. Okey, yang kedua, kita akan memahami dan bercerita menggunakan perumpamaan. Dan yang seterusnya, kamu akan salin semula petikan dan lengkapkan perenggan. Jadi itu yang akan kita buat pada hari ini. Sedikit sahaja, tak banyak pun. Boleh siap saya rasa dalam masa setengah jam pun boleh siap. Selepas kita habis kelas, kamu boleh buat. Tak lama pun Okey, jom kita tengok. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, cikgu harapkan agar murid-murid dapat menggunakan sekurang-kurangnya 3 perumpamaan dalam penceritaan. Okey, harapnya dapat menggunakan sekurang-kurangnya 3 perumpamaan dalam penceritaan. Pernah dengar tak apa itu perumpamaan? Pernah dengar tak apa itu bandingan semacam? Saya rasa semua pernah dengar. Mungkin ada dekat rumah kamu dekat sana tu yang dah dapat imbas kembali apa yang telah kita pelajari pada minggu-minggu yang sebelumnya. Jadi semua orang pernah dengar tentang perumpamaan. Okey. Hari ini kita akan fahami dahulu sebelum kita teruskan apakah itu perumpamaan. Okey, perumpamaan ialah sejenis peribahasa ataupun ia adalah peribahasa yang membandingkan sesuatu dengan apa-apa yang ada di sekeliling kita. Okey, saya ulang. Perumpamaan ialah peribahasa yang membandingkan sesuatu dengan apa-apa yang ada di sekeliling kita. Okey, biasanya dimulai dengan perkataan bagai, seperti, ibarat, laksana, umpama. Bila cikgu bagi contoh macam ni mesti ramai yang lagi ingat kan? Lagi kamu ingat. Contoh dia kan? Contoh dia apa? Selalu saya bagi contoh dalam kelas. Indah bak mahligai ataupun contoh yang lain cikgu bagi rajin seperti semut ataupun pahit seperti hempedu, hitam seperti arang. Itu adalah contoh-contoh perumpamaan ataupun contoh-contoh kita membandingkan sesuatu dengan apa yang ada di sekeliling kita. Perumpamaan ni biasanya orang dulu-dulu lah dia pandai dia buat perumpamaan. Okey, dia biasanya ia adalah salah satu daripada seni bahasa supaya ialah satu keunikan bahasa kita. Tetapi setiap perumpamaan itu mempunyai maksud dia. Okey, jom kita terus baca petikan muka surat 45. Cikgu harap semua dah bersedia dengan buku teks Bahasa Melayu jilid 1 Okey, cuba buka muka surat 45. Kita akan baca bersama-sama tajuk tumbuhan berbahaya. Nabila sentiasa melayari internet untuk menambahkan ilmu pengetahuannya. Dia tidak mahu menjadi seperti katak di bawah tempurung. Semasa melayari internet, Nabila terbaca tentang pokok duit-duit yang berbahaya. Pokok ini tidak sesuai dijadikan tanaman hiasan. Itu adalah perenggan yang pertama murid-murid. Okey, kalau kamu perhatikan perenggan pertama ini ada ayat yang diwarnakan dengan warna biru iaitu seperti katak di bawah tempurung. Okey, katak di bawah tempurung ni, seperti katak di bawah tempurung ni adalah salah satu contoh perumpamaan. Okey. Semasa si Nabila ni melayari internet, dia dapat tahu bahawa pokok duit-duit itu rupanya berbahaya. Biasanya orang buat hiasan kan, ada orang buat hiasan kat dalam rumah. Jadi rupanya dia baru tahu, dekat rumah dia ada pokok duit-duit juga. Pokok ni bahayalah. Dia punya tidak sesuai dijadikan tanaman hiasan sebab
dia bahaya. Bahaya apa nanti kita akan baca lagi. Perenggan pertama, apa yang telah diberikan adalah satu perenggan yang lengkap. Kalau kamu tengok ni, dia adalah perenggan yang lengkap. Kalau kamu perhatikan pada perenggan yang kedua, dia ada tanda sempang. Tanda sempang, dia meminta kamu untuk melengkapkan perenggan ini dengan ayat atau perkataan di tengah-tengah dia. Okey, cuba tengok perenggan yang kedua. Nabila pantas seperti lipas kudung memberitahu ibunya bahaya getah pokok duit-duit. Ibunya tidak menyangka menjejaskan keselamatan keluarganya. Yang ini kamu kena bina ayat. Kamu akan lengkapkan perenggan ini dengan kamu masukkan ayat ataupun perkataan di tengah-tengah ni. Biasanya ini adalah soalan yang wajib adalah soalan yang sentiasa dalam bahasa Melayu. Soalan ini biasanya soalan yang sentiasa ada. Kamu kena jawab, kamu kena lengkapkan perenggan. Okey, perenggan kedua pun kalau kamu perhatikan ada satu perumpamaan di sini iaitu seperti lipas kudung. Apakah maksud perumpamaan ini? Kita akan lihat sebentar lagi. Okey. Jom kita tengok yang seterusnya. Perenggan yang ketiga, Ibu Nabila gelisah seperti cacing kepanasan memanggil suaminya membuang pokok duit-duit. Okey. Yang ini pun lagi sikit dia bagi dekat kamu. Kamu kena lengkapkan perenggan ini dengan cantik. Bina ayat yang menarik. Okey. Ayat yang gramatis. Okey. Ada satu perumpamaan dekat sini seperti cacing kepanasan. Ini pun kita akan tengok apa maksud cacing kepanasan ni. Cacing pula. Tadi lipas. Aduh. Okey. Dan perenggan yang terakhir, bersungguh-sungguh. Maksudnya ada dash di depan ni. Maksudnya kamu kena buat ayat di depan ni dulu. Di sini kamu kena buat satu lagi ayat. Sebelum masuk bersungguh-sungguh bukan seperti melepaskan batu di tangga. Okey. Kemudian bekerjasama bagai aur dengan tebing. Okey. Ini pun kamu kena buat dan lengkapkan perenggan ni dengan ayat dan perkataan. Okey, ada dua perumpamaan dekat sini. Yang pertama seperti melepaskan batuk di tangga dan yang kedua ialah bagai aur dengan tebing. Kita akan tengok satu persatu masuk perumpamaan ini dan cikgu akan bantu kamu untuk melengkapkan perenggan macam mana nak buat ayat. Okey. Okey, petikan ini diambil daripada Harian Metro pada 29 Julai 2017. Lama dah. Okey. Satu artikel daripada Harian Metro yang bertajuk Pokok Menarik Tetapi Beracun. Saya pun baru tahu pokok ni rupanya berbahaya. Rumah mak saya ada pokok ni. Rumah siapa yang ada pokok ni? Boleh tengok gambar dekat ni. Ni gambar ni. Ni pokok dia. Okey. Okey, dah. Jom kita tengok apakah maksud perumpamaan. Yang pertama, seperti katak di bawah tempurung. Maksud dia ialah orang yang cetek pengetahuannya. Katak kan. Katak kalau kamu tahu tempurung kan. Tempurung kelapa kan. Kamu tak tempurung dekat atas dia, tutup dia. Dia tak tahu pun apa yang berlaku dekat luar. Orang yang tidak mengikuti perkembangan semasa pun sama juga. Katak di bawah tempurung. Orang yang cetek pengetahuannya. Itu orang yang banyak benda dia tak tahulah. Tu dia kata tadi. Nabila tidak mahu menjadi seperti katak di bawah tempurung. Dia tidak mahu menjadi orang yang cetek pengetahuan. Dia tidak menjadi orang yang tidak tahu tentang apa-apa perkembangan semasa. Itu maksud katak di bawah tempurung. Iaitu orang yang tidak mengetahui perkembangan semasa dan orang yang cetek pengetahuannya. Okey, yang seterusnya ialah seperti lipas kudung. Tadi dah katak, ini lipas pula. Lepas tu cacing depan ni. Okey, seperti lipas kudung, maksud dia ialah bergerak dalam keadaan yang pantas atau sibuk bekerja kan. Saya pun perasan juga, lipas kan kalau kita pukul dia tak kena kan, kena kaki dia kan. Dia bergerak memang, orang kata apa? Laju lah kan pergerakan dia tu. Bergerak dalam keadaan pantas. Orang yang bergerak dalam keadaan pantas ataupun sibuk bekerja, pergerakan yang pantas. Itu maksud seperti lipas kudung. Yang seterusnya, cikgu nak laju tak nak lama-lama. Seperti cacing kepanasan. Cacing tu kalau kepanasan dia akan mengelupur Dia akan mengelupur, dia akan bergerak-bergerak. Maksud dia orang yang gelisah. Contoh ayat dia macam mana? Contoh ayat dia Luqman seperti cacing kepanasan apabila disoal oleh polis. Contoh Luqman, jangan marah. Luqman marah pula nanti. Kenapa asyik nama aku je naik kan? Cikgu bagi contoh. Contohnya ada orang yang dalam keadaan gelisah seperti cacing kepanasan apabila disoal dengan polis ataupun nama lain tak nak guna nama Luqman baik. Ahmad Ahmad seperti cacing kepanasan
apabila disoal siasat oleh polis. Mungkin Ahmad dia ada melakukan satu kesalahan. Dia langgar lampu isyarat ke apa kan, ataupun dia ada buat jenayah ke. Jadi bila dia disoal polis, dia tak senang duduk. Dia seperti cacing kepanasan. Itu adalah contoh perumpamaan yang ini ya. Okey, ada lagi tak? Okey, seperti melepaskan batuk di tangga. Ini maksud dia ialah orang yang melakukan sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh. Jadi kamu apabila belajar, janganlah seperti melepaskan batuk di tangga. Maksud dia apa? Janganlah belajar tu tak sungguh-sungguh. Bila belajar tu, mestilah belajar dengan bersungguh-sungguh. Jangan jadi seperti melepaskan batuk di tangga. Maksud dia adalah tidak melakukan sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Okey? Dan yang terakhir, bagai aur dengan tebing. Yang ini kan. Yang ini cikgu tak pasti aur ni apa. Rasanya macam tu. Apa? Buluh. Macam buluh. Tebing ni tebing sungai cikgu rasa. Okey. Apa kaitan dia? Kenapa orang dulu buat aur dengan tebing ya? Ini adalah maksud dia ialah saling membantu. Aur dengan tebing maksud dia saling membantu. Orang yang bekerjasama membantu. Contohnya Syifa dan Zara bagai aur dengan tebing semasa gotong royong di surau. Contohnya dekat surau tu mereka bekerjasama, saling membantu membersihkan surau bagai aur dengan tebing. Maksud dia saling membantu. Cikgu rasa cikgu nak carilah apa maksud ni, aur ni kan. Jom kita tengok. Tengok kamus dululah. Kamus Dewan Bahasa, kamu boleh buat cara internet macam cikgu buat ni. Pergi dekat kamus bahasa, tulis sini aur. Apa maksud aur? Aur, nampak definisi. Maksud aur adalah buluh. Maksud aur adalah buluh, bambu. Apa ni, duri hitam ni contoh lah. Okey. Okey, cikgu perasan juga masa ada sekali tu cikgu tulis aur dengan tebing kan. Aur dengan tebing. Kemudian dia keluar gambar macam ni. Dalam banyak-banyak gambar tu kan, cikgu tertarik dengan satu gambar. Mana atas gambar tu, ada lagi tak? Dia macam nak menceritakan kepada kita bahawa buluh dengan air tebing ni kan, dia saling bekerja. Ni. Kalau kamu tengok ni contoh di sebelah kanan ni. Nampak tak? Ni contoh dia. Peribahasa. Bagai air dengan tebing, nampak? Mana pergi hilang? Ni. Serumpun aur di tebing. Tebing menumpangkan aur hidup. Tebing sungai ni, dia menumpangkan buluh ni. Dia tumpang buluh ni supaya hidup. Maksudnya buluh ni dapat hidup dekat tebing ni. Dan pada masa sama juga buluh pula mencengkam tanah tebing supaya tidak dihanyutkan oleh air. Maksudnya buluh tu, okey, buluh tu dia hidup dekat tepi tebing air. Dia hidup dekat tepi tebing air tu. Pada masa sama bila dia hidup kat tepi tebing air tu, tepi tu kan tanah kan, dengan sungai, tanah dengan sungai, buluh tu hidup kat tepi tu. Bila buluh hidup dekat situ, dia bantu air tu daripada tanah yang tumbuh tu kan, dia tak runtuh. Sebab buluh tu, akar buluh tu mencengkam tanah tu. Tu maksud dia saling membantu. Tebing tu bantu dia untuk hidup, dan dia bila hidup dia bantu tebing tu daripada mencengkam tanah tu, daripada runtuh. Itu maksud dia saling bantu. Orang dulu bijak betul buat peribahasa. Ni hasil dia bagai aur dengan tebing. Maksud dia ialah saling membantu. Okey, jom kita tengok pula macam mana nak jawab. Nabila pantas seperti lepas kudung memberitahu ibunya bahaya getah pokok duit-duit. Ibunya tidak menyangka menjejaskan keselamatan keluarganya. Macam mana kita nak menjawab tu pula? Okey, ni contoh jawapan daripada saya. Nabila berlari pantas seperti lipas kudung untuk memberitahu ibunya tentang bahaya getah pokok duit-duit. Ibunya tidak menyangka bahawa getah pokok duit-duit itu, ibunya tidak menyangka bahawa getah pokok duit-duit yang ditanamnya itu boleh menjejaskan keselamatan keluarganya. Ini contoh jawapan daripada cikgu. Kamu boleh ambil balik sebab ini pertama kali kamu
melengkapkan perenggan. Jadi cikgu bantu kamu. Selepas ni kamu kena buat sendirilah. Kamu boleh salin balik. Yang berwarna merah ni, yang tidak ada di atas. Cikgu tambah. Okey. Yang berwarna hitam ni yang cikgu ambil kat atas ni. Dan cikgu tambah, lengkapkan dia menjadi satu perenggan yang sempurna. Okey. Nanti kamu salin saja balik. Okey. Yang kedua, Nabila gelisah seperti cacing kepanasan memanggil suaminya membuang pokok duit-duit itu. Okey, Ibu Nabila gelisah. Ambil balik. Ibu Nabila gelisah. Ambil balik yang ni. Masuk ke sini. Kemudian dekat sini kita buat ayat. Kalau rasa tak perlu tambah apa-apa, teruskan saja. Ibu Nabila gelisah seperti cacing kepanasan. Okey. Apabila mendengar maklumat yang disampaikan oleh Nabila. Titik. Itu kita tambah. Itu kita tambah sebab kita nak lengkapkan perenggan ni. Kemudian kita sambung. Dia terus. Ini tak ada dekat sini. Dia terus. Ambil pula. Dia terus memanggil suaminya. Nampak? Dia terus memanggil suaminya untuk membantunya membuang pokok duit-duit. Jadi perenggan yang lengkap ni dah terhasil. Kita baca balik. Ibu Nabila gelisah seperti cacing kepanasan apabila mendengar maklumat yang disampaikan oleh Nabila. Dia terus memanggil suaminya untuk membantunya membuang pokok duit-duit itu. Itu dah jadi dah satu perenggan yang lengkap. Okey, yang terakhir. Okey ni, kamu kena tambah ayat di depan Bersungguh-sungguh bukan seperti melepaskan batuk di tangga, bekerjasama bagai aur dengan tebing. Jom kita buat ayat. Yang pertama, cikgu buat ayat dia. Nabila dan keluarganya kelihatan tertekan pula. Nabila dan keluarganya kelihatan bersungguh-sungguh bukan seperti melepaskan batuk di tangga. Titik. Titik, nampak titik tu. Mereka bekerjasama bagai aur dengan tebing untuk memastikan pokok duit-duit itu dibuang dengan selamatnya. Cikgu lupa nak birukan perumpamaan ni. Saya rasa kamu dapat cari Yang berwarna merah ni tidak ada di sini. Kita tulis, kita fikir dan kita tulis warna merah ni. Dan kita hasilkan dia satu perenggan yang lengkap. Okay, jadi kamu boleh ambil balik perenggan cikgu. Salin semula dalam buku teks tu. Daripada buku teks tu kamu salin semula dalam buku pemahaman kamu. Okey. Tugasan kamu salin semula petikan dan lengkapkan perenggan di dalam buku pemahaman. Kemudian kamu, ini penting kena ingat, buat latihan di dalam buku aktiviti. Ada buku aktiviti semua. Semua buat balik Saya ingat semua buat balik. Buku aktiviti muka surat 50. Satu muka surat saja kamu siapkan. Kemudian kamu hantarkan evidence ke dalam Telegram group yang telah saya sediakan. Jadi itu saja untuk kelas kita pada pagi ini. Cikgu harap semua urusan dipermudahkan. Cikgu harap semua sihat dalam keadaan yang baik semua dan sentiasa bersemangat. Okey. Okey, selamat berjumpa kembali untuk sesi yang akan datang nanti pada hari Selasa Hari Selasa insya-Allah. Kita berjumpa lagi kalau panjang umur. Okey, jadi itu saja daripada cikgu. Terima kasih di atas perhatian yang telah kamu berikan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Jumpa lagi, bye.